Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul. Kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita sambung perbincangan kita pada bulan lepas, pada mana membicarakan kisah Nabi Allah Lut alaihissalam. Kita sambunglah kisah selepas daripada mana orang kata apa ni, malaikat punya rombongan sampai ke rumah Nabi Lut. Kemudian isteri Nabi Lut pergi keluar bagi tahu dekat orang kata apa, penduduk kaum Nabi Lut ini, bahawasanya suamiku ni ada tetamu yang handsome ni. Maka apa nak jadi? Semua kat situ. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahu qaumuhu yahra'una ilaih wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Yang bermaksud dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Maksudnya perbuatan keji ini ditambah lagi dengan banyaknya dosa-dosa besar lain yang dahulunya pernah mereka kerjakan. Maka Lut berkata sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, kata Lut, hai kaumku, ini adalah putri-putriku, mereka ini lebih suci bagimu. Ini cerita dia yang bila mana penduduk kaum Nabi Lut mai jumpa Nabi Lut, berketuk pintu rumah Nabi Lut, minta tunjuk bawa keluar. Mana ada tetamu kamu yang handsome tu, kami nak kat jantan ni. Nak. Maka Nabi Lut pun halang sampai tahap yang kita dah cerita bulan lepas dah ni. Kalau nak ambillah anak-anakku ini. Cuma Imam Ibn Kathir membawakan dua jalan penafsiran daripada ayat ambil anak-anakku ini. Kata Imam Ibn Kathir, ada satu pendapat dari Qatadah As-Sa'di, Muhammad bin Ishaq dan lain mengatakan putri-putriku ini bukan bermaksud anak-anak Nabi Lut, tetapi maksudnya isteri-isteri kamu lah. Sebab ibaratnya itu kita ni macam dengan anak para rasul, ibaratnya itu. Tapi ini adalah penafsiran, bukannya dia duduk dalam ayat yang matan tu. Bukan bermaksud Nabi Lut offer his own daughters, bukan, tetapi dia offer pilah balik kepada anak-anakku ni, bermaksud kaum-kaumku ni semua ni lah. Kaum-kaum aku ni semua ni, isteri-isteri kamu tu macam anak-anak aku lah, pi kat depa macam tu. Okey, tapi yang lebih kuat mengatakan memang sebab Nabi Lut sebut hadza, ini tunjuk isyarah, kata ini bermaksud anak-anak dia ada di situ. Tapi menikah dengan cara elok lah, ambil tak apa, aku rela jadi pak mentua hamba, tetapi bukan dengan cara pi buat hubungan songsang lelaki sama lelaki ni. Baik. Sebab tu dia bawa di sini, dia kata apa, menurut pendapat sebahagian sahabat dan ulama salaf, Nabi ialah bapa bagi umat. Yang demikian itulah bermaksud bila kata putri, bermaksud umat baginda, bini-bini depa tu dulu ni. Yang jadi bini depa yang akhirnya mereka tinggalkan. Memang tuan-tuan, saya pun duk kaji jugalah, saya tak ada jawapan lagi lah. Kokok tuan-tuan ada, bagaimana orang yang dia punya orientasi seksual itu, dia boleh berubah daripada normal kepada bisexual tu satu lagi lah. Tapi bisexual ni dia boleh pergi dua-dua kan, tapi ni dia homo, dia satu je, tapi dia pergi kat jantina asal dia. Tak tahulah tuan-tuan gaji ikut, mungkin tuan-tuan tahu, saya tak jumpa lagi di sudut psikologi dia ni. Bagaimana orang yang asalnya normal, dia beristeri, bahkan isteri dia beranak daripada dia, kemudian lama-kelamaan benda itu dia jadi hilang, dan kemahuan dia itu mula tala kepada lelaki juga. Dan kes ini bukan satu dua, banyak. Kes ini banyak. Dan mereka menyalahkan takdir lah. Mereka kata bukan saya minta jadi macam ni, tapi dah memang benda ni nak jadi. Buat mana orang kata Tuhan pun faham lah. Salah Tuhan lah kan? Jadi kita duk cari point ni, macam mana kita nak kaji di sudut psikologi, di sudut sains, nak berhujah dengan mereka ni. Baru ni di media sosial, nak kata viral tak viral saya tak pasti, tapi saya tengoklah video tu.
perkahwinan lelaki sama lelaki di India, yang dibuat majlis makan malam besar tu, yang ayah dah bagi ucapan, dia kata anak saya telah menunaikan segala-galanya kemahuan saya. Daripada dia kecil sampai dia besar, saya nak dia jadi doktor, dia usaha sampai jadi doktor. Saya nak dia masuk college, dia masuk college. Apa yang saya nak yang dia tak tunaikan, semua dia tunaikan. Jadi apa salahnya permintaan kecil dia untuk nak kahwin dengan lelaki, saya tak boleh tunai ke? Ya, dia kata kan, teriak kan. Kawan tu pun teriak cium dengan suami dia ni. Dia pun jantan juga, nampak uduh tu lah. Tapi orang pun pakat teriak lah, sedih cerita ni. Facebook saya tengok lah. Lepas tu saya baca di komen, orang pakat mendoakan lah. Tapi ini orang putih lah, kata baguslah, sweetnya pasangan ini. Saya pun tak boleh nak terima bila baca orang. Tapi nak saja nak kaji macam saya, baca juga lah kan. Pasangan ini sweet semua tu. Betul wartawan interview dua orang ni. Mereka sambil di interview oleh wartawan tu, mereka boleh duduk sebelah-sebelah, pegang tangan, pegang lagu tu lah, macam sweet tu. Yang lagu tu janji setia ni kan. Satgi dia cuik pipi suami dia. Suami siapa ini tak tahu kan. Maka dia kata kami tak ada masalah, kami baik. Lepas tu kawan-kawan pun cerita lah dalam video tu, kata mereka dua orang ni baik, suka tolong orang, suka apa jenis orang humanitarian ni. Dia suka buat misi-misi kemanusiaan kan. Bukan jahat. Kita nak perbetulkan persepsi orang, kata orang yang ada nafsu kepada jantina sendiri ni tak jahat pun. Cuma itu kehendak dia, itu naluri dia, kita ikut sajalah. Di barat berkembang benda ni ya? Kita risau benda tu mengalir masuk ke tenggara kita. Walaupun saya yakin dan percaya dah mengalir dah, cuma dia tak apa nak kuat lagi. Kuat dah, cuma tak berani nak ijtihad lagi ya. Kita yakin dan percaya ada dah fahaman ni. Fahaman ini tuan-tuan, fahaman yang mengatakan perbuatan kita tidak berkait dengan iman ini dah ada dah dulu. Era itu era kurun ketiga hijrah, awal kurun ketiga kalau boleh katakan, dalam 200 awal okey, penghujung era al-Imam Syafi'i, ketika era Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam era itu tuan-tuan, perkembangan kota Baghdad, bila Baghdad muncul tahun 144 Hijrah, kemudian berlakulah kemasukan pelbagai ideologi dan falsafah yang menyebabkan orang mula berfikiran yang pelbagai. Ketika itu bila falsafah barat masuk, wira pertama yang menentang falsafah barat adalah Mu'tazilah. Namun Mu'tazilah bila mereka diangkat sebagai wira, akhirnya mereka jadi rosak. Lepas pada tu dia muncul banyak aliran-aliran baru macam Jahmiyah, Mu'tazilah saya sebut tadi tu, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah ni yang dikatakan, Murji'ah ni satu pemahaman yang kita sebut sebagai fiqratul irja'. Pemahaman irja' ataupun golongan Murji'ah ni, bagi depa iman got nothing to do with our deeds. Iman tak ada kaitan dengan perbuatan amalan kita ni. Walaupun saya tak pakai tudung, tapi saya baik. Walaupun saya tak tutup aurat, saya pakai skirt, tapi saya sembahyang tak tinggal. Minta maaf sebut, di saudara-saudara kita di Indonesia benda ni berkembang lama dah. Dia bercampur baur. Kita boleh tengok dalam sinetron itu, heroin itu punya seksi, sat lagi dia pergi sembahyang, dia pakai telekong, dia sembahyang. Punya bagus, lebih warak daripada ustazah lagi. Dan benda itu bukan dalam sinetron saja. Ni sahabat-sahabat Indonesia cerita masa saya mengaji di UAE tu, ramai sahabat Indonesia kata, memang berlaku pemahaman yang begitu. Orang kata liberal dan sebagainya lah, tapi di sudut pemahaman kita ini, fikrah itu, fikrah irja' itu fikrah yang mengatakan Allah Ta'ala faham hati kami, awak tak tahu, manusia tak tahu apa dalam hati. Satu sudut betul. Lepas tu saya nak habaq jadi takut juga ni. Satu sudut betul lah, betul juga satu sudut. Lapik dengan hadis, innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ajsadikum lakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah kamu, jasad kamu, melainkan Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Tetapi dalam betul itu dia ada limitasi dia. Dia tak boleh betul sampai tahap aku walaupun aku minum arak tapi aku baik kan. Satu sudut betul, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak begitu pahaman dia. Dia tak begitu. Dia tak boleh jadi macam tu. Sebab akhirnya semua siapa nak mengaku dia jahat? Itu poinnya. Jadi orang akan bebas buat apa saja dengan alasan Allah Ta'ala faham hati saya. Maka kalau dia tukar jantina pun dia boleh buat kenduri, panggil nak yatim main makan, orang makan pirai dia. Pasal benda tu jadi biasa. Saya takut benda ni lama kelamaan di Malaysia jadi norm. Jadi budaya. Jadi tak pelik.
dia jadi tak pelik. Yang tu risau. Bila sesuatu itu telah jadi tak pelik dia dalam sesuatu komuniti, maka dia akan duduk dalam tu dan akan mula membarah. Yang tu kita risau. Sekarang orang masih nampak pelik lagi. Kalau mai orang tukar jantina, laki berpakaian perempuan kan. Dia bukan khunsa lah. Khunsa dia dua jantina. Laki merupa perempuan ni hukum dia lain. Dia mukhannas. Dia lain pula. Maka tuan-tuan, tapi hati saya baik dan sebagainya kan. Maka pemahaman ini dah ada era itu. Tetapi pemahaman ini dia bertentangan dengan satu pemahaman lagi, pemahaman kaum Khawarij yang ada pada masa itu. Sebelum tu dah ada Khawarij. Khawarij lebih kerah. Siapa buat dosa berulang-ulang meskipun dosa kecil, murtad, keluar. Khawarij, pemahaman dia. Pemahaman Murji'ah, dosa ke apa ke tak ada kaitan dengan hati lah. Kami baik. Kami jangan duk nilai pakaian kami di luar jangan duk nilai saya tak semayang ke, saya minum arak ke, tapi hati saya baik, Tuhan tahu. Itu Murji'ah. Khawarij dia kata murtad. Mu'tazilah yang ada pada ketika itu, bagi dia orang yang melazimi dosa-dosa kecil, dia tak Islam dan dia tak kafir. Mu'tazilah punya permainan bahasa tu, kata ahlul kalam tu. Dia pandai main bahasa. Dia kata dia dah berulang-ulang buat dosa, Islam tak Islam dah, tapi kafir pun tak. Dia pandai tok tempat lagu tu. Sebab tu pemahaman Mu'tazilah ni, depa ada satu tempat dinamakan manzilah bainal manzilatain, tempat antara dua tempat. Siapa yang mati masa baby, tak sempat buat pahala, tak sempat buat dosa, tempat dia di situ, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Itu antara hujah Ahmad bin Abi Du'ad yang menyebabkan anak tiri dia Al-Imam Abu Hasan Asy'ari meninggalkan pak tiri dia. Dia kata ni tak betul dah. Okay? Sebab saya cerita dah kot itu kan. Bila mana dia tanya pak dia, kalau baby kecil mati, duduk di mana? Pak dia kata di situ lah, tengah-tengah. Kalau ada orang tua mati, seorang buat baik, seorang buat jahat, pak tiri dia kata kalau yang buat baik itu masuk syurga, yang buat jahat masuk neraka. Kata Imam Abu Hasan, pak kalau macam tu, kesian kalau baby ni tanya, ya Allah, pasal apa bagi matiku kecil? Aku nak masuk syurga tak boleh. Nak jawab apa kat budak tu? Pak dia kata, Ahmad bin Abu Du'ad kata, senang punya soalan ni. Dia kata Allah Ta'ala akan jawab kepada budak ni, Allah Ta'ala dah tahu dah kamu nanti bila besar akan buat dosa, so kamu akan masuk neraka. Sebab tu dengan rahmat Allah, Allah matikan kamu ketika baby. Kira bagus tu, tak masuk neraka. Kira bagus dah. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau dialog ni orang dalam neraka tu dengar, dia kata apa? Mana ci Tuhan? Dah kalau macam tu, kamu tahulah aku akan masuk neraka, aku rela mati masa baby. Kenapa aku bagi besar? Maka dia tak boleh jawab. Maka Imam Hasan Asy'ari kata tak betul dah ni. Maka dia keluar. Dalam Syiar A'lamun Nubala, bila membicarakan tentang terjemah biografi Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Zahabi mendatangkan riwayatnya Imam Abu Hasan Asy'ari keluar di tengah-tengah kota Baghdad, naik atas mimbar, dia beritahu yang yang dianuti dulu Mu'tazilah itu, aku keluar daripadanya dah. Tak betul dia kata. Maka itu pahaman yang kita ikut. Ahlussunnah wal Jamaah, larah depa lebih sedap. Larah kita lah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa ataupun iman ini, iman dia yazidu wa yanqus. Ada masa dia boleh naik, ada masa dia boleh turun. Maka lebih tenang jawapan itu. Kita kira jawapan itu lebih adil dan lebih tenang. Dia tak kata iman tak ada kaitan dengan amal. Dia tak kata siapa yang buat dosa tak ada iman. Dia kata iman itu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia boleh turun. Memang dilapik dengan ayat Quran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanan mereka. Ada masa dia naik. Tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi haji, hotel tuan-tuan jauh daripada masjid. Subuh pukul 4, pukul 2 turun dah. Kuat iman masa tu. Pasal faktor tempat dan masa. Tapi kita balik main Malaysia, rumah dengan surau tak jauh mana. Waktu turun handbrake saja kita sampai dah ke surau. Tapi dengan azan tak sampai. Pasal masa tu mungkin berkurang iman kita. Dia ada masa dia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah punya pendapat tentang iman lebih adil dan lebih orang kata apa, tenang. Baik. Kalau tuan-tuan kembali kepada cerita ni, pemahaman itu yang bagi saya itu adalah orang kata apa, cabaran akidah moden. Murji'ah ini yang kita nak kena buka balik, kaji balik pahaman ini, sebab saya rasa itu antara pahaman yang paling kuat mengancam kita hari ini. Kita dapat tengok dekat TV, dekat drama, dekat media sosial, orang-orang kan, macam-macam gaya.
dengan seksi mereka, dengan kehidupan yang ini mereka, tapi mereka baik. Yang tu yang kita nak kena apa? Bukan nak kata lawan tak elok pula. Kita nak dakwah, kita nak perkemas balik yang tu kan. Takut dia jadi norm, macam kita tadi. Takut dia jadi biasa dalam masyarakat, maka akhirnya susah kita nak beruih dah. Baik. Maka Nabi Lut kata kepada kaum dia, okey, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi jenis-jenis lelaki di antara manusia? Saya sebut dah bulan lepas. Atatuna zukra, dia tak kata atatuna rijal, sedangkan rijal pun lelaki, zukra pun lelaki lah, zukran dengan zakara. Tetapi kenapa Tuhan gunakan kalimat ini? Nak beritahu mendatangi dengan tujuan seks. Minta maaf sebut, sebab tu pakai zukran tu, dia tak pakai kata rijal. Boleh juga lelaki juga. Sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan, dia kata kamu mendatangi lelaki, atatuna zukran. Betul lah, min zakarin au unsa, kita baca Quran kan, daripada laki dan wanita. Memang laki maksud dia, tetapi bila menggunakan perkataan itu lelaki, tetapi maksudnya lebih kepada yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan perhubungan, persenyawaan dan sebagainya. Itu bila mana kita menggunakan perkataan itu. Okay? Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di tandas, dia tak tulislah zakara ke apa kan, dia tulis rajulun kan, dia tulis lelaki kan sebagainya. Tekan kita heran apa dia tulis kat pintu tandas tulis zakar pula kan. Ada. Dalam nak menjelaskan proses sains dan sebagainya ataupun proses ini, maka zukran. Maka mendatangi dengan tujuan nak buat hubungan. Okay. Mereka bukan bercinta saja, siap ada hubungan persetubuhan sekali, lelaki dengan lelaki. Baik ya. Nabi Lut melarang mereka mengerjakan perbuatan keji yang tidak patut mereka kerjakan. Nabi Lut memberikan kesaksian bahawa di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang baik, tidak juga ada yang mahu mendaya fungsikan akalnya. Maka mereka semua itu adalah bodoh, dungu dan kafir. Sesungguhnya penyataan inilah yang diperlukan oleh para malaikat sebelum meminta kesaksian itu kepadanya Lut. Tuan-tuan cantik, bagaimana ketika mana Nabi Lut berdebat dengan kaum dia, Nabi Lut terkeluar satu perkataan, tak adakah seorang di antara kamu ni yang cerdik sikit? Malaikat duduk dalam rumah tu, duduk nak dengar kalimat tu ya sebenarnya. Nak dengar kalimat tu, tak adakah seorang yang cerdik sikit? Bermakna tak ada lah. Bila kata tak ada, okey, lesen sudah dapat, kita lipat satu kampung. Kalau ada seorang dua, dia akan diekstrak, akan keluar ikut Nabi Lut nanti. So malaikat Jibril duk bang dengar ucapan Nabi Lut tu, sampai Nabi Lut kata tak ada seorang dah ke yang daripada hampa ni yang cerdik sikit. Tak ada. Maka Nabi Lut sambung, Nabi Lut kata, kalaulah ada satu orang lelaki yang kuat yang boleh tolong aku akan lawan dengan hampa. Tak ada. Maka bila dah dapat dua penyataan itu, bangunlah malaikat Jibril. Baik. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadidin. Kalaulah di sisiku ada lelaki ataupun ada kekuatan, aku akan lawan kamu sungguh-sungguh, syadid. Itu Nabi Lut kata. Tak ada siapa, mai. Baik. Maka tuan-tuan, para ahli tafsir mengemukakan bahawa Jibril AS keluar rumah menemui kaum Lut, lalu memukul wajah mereka. Tuan-tuan, peristiwa ni berlaku, digambarkan di dalam kitab ini, disebutkan bahawa Nabi Lut melarang dan mencegah kaumnya masuk ke rumah, sementara keadaan pintu rumah Nabi Lut itu berada dalam keadaan tertutup. Cerita dia, mereka duduk keluar di luar, Nabi Lut tutup pintu, tutup pintu. Dan mereka memecahkan pintu itulah, memecahkan pintu itu sedaya upaya mereka nak pecah masuk, nak dapatkan lelaki handsome ni, nak buat hubungan yang tak senonoh ni, nak buat. Nabi duk halang di pintu tu. Nabi kata, tak adakah orang lelaki kuat yang boleh tolong aku ni? Tak adakah antara kamu yang berakal sikit ni, apa sampai tidak ada moral dan akhlak dan adab langsung ni? Bila dah dua pernyataan itu dikeluarkan, bangun malaikat Jibril, kata kat Nabi Lut, buka pintu tak apa. Buka pintu. Tuan-tuan, memang handsome sungguh lah. Malaikat memang Allah Ta'ala buat ketika itu dalam rupa parah yang teramat handsome. Teramat handsome. Maka tuan-tuan dapat tengok, tu dia lah punya smart. Maka apa malaikat Jibril buat?
malaikat Jibril keluar rumah menemui kaum Nabi Lut. Buka pintu, tengok kaum Nabi Lut yang penuh depan rumah duk tunggu giliran maka malaikat Jibril lalu pun memukullah wajah mereka itu dengan kepakkan sayapnya, sehingga ada yang mengatakan bahawa mata mereka menjadi buta dan tidak tertinggal kelopak mata dan biji mata mereka, bahkan bekas mata mereka pun tidak terlihat. Tuan-tuan, tapi ni ayat Quran, tafsir cerita kelopak mata, tapi yang melibah mata tu ayat Quran. Jibril keluar libah mata, kita tak boleh fahamlah libah tu lagu mana, tapi para ahli tafsir kata libah dengan sayapnya sampai mata jadi buta. Tapi dalam tafsir kata bukan kata buta je, biji mata pun terkeluar, bahkan bekas kelopak ni pun tak ada, jadi sama terus kena dengan sayap malaikat Jibril. Tapi saya pernah baca dalam tafsiran yang lain kata dia sekadar pedih buta macam tu saja. Allah Taala alam. Tapi yang point dia adalah seperti mana yang dikatakan Quran, mata mereka kena something lah. Okey. Macam panahan malaikat, libasan malaikat macam tu. Maka tuan-tuan, bila kena macam tu, diceritakan dalam tafsir mereka tak nampak, kemudian mereka meraba-raba pada dinding nak balik. Raba-raba dinding rumah Nabi Lut ni nak balik ke rumah. Dalam duk nak balik tu, mereka pusing menghadap Nabi Lut dan kata, tunggu, esok kami main lain. Oh ni dah tuan-tuan, habis meta orang kata. Dia punya mau tu sampai tahap tu, kena libah sampai buta dah. Dan kalau benar tafsir ni kata sampai terkeluar biji mata, kalau kita tak tahu nak abang, ketak tak kira dah kan, makhluk mana main ni, libah dengan sayap, terkeluar biji mata, macam gambar Laksmana Dorimi tu. Tak apa, telan Mak Jun Salasa kan, katok belakang tu keluar dari biji mata tu. Ni tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita kisah umat Nabi Lut ni, kenapa kita katakan terlalu jahat. Dah sampai tahap tu dah, duk meraba ni, kata dekat Nabi Lut, esok kami main lain, kami tak selesai lagi. Gambaran ayat ini juga nak membawakan bahawasanya betapa besarnya nafsu. Tuan-tuan, nafsu besar besar. Bukan tuan-tuan nafsu besar, tuan-tuan ada koma, nafsu besar tuan-tuan. Nafsu ni dia besar. Kita tak usah sembang lah, serban besar terang mana pun, main dengan diuji dengan benda tu tuan-tuan, minta berlindung. Saya ada doa, ya Allah jangan diuji dengan benda-benda lagu tu ya. Jangan diuji dengan benda-benda lagu tu ya. Saya cerita dalam surah elok tak? Saya sekolah dulu mengajar, tapi bukan sekolah sekarang, tak boleh sebut sekolah mana. Ada budak kami kena tangkap, dia simpan filem lucah lah dalam telefon. Bila panggil waris mai, dia teriak ni selok lah kan, malu. Kita kaunselor, kita konsak dia kan, dia kata satu ayat dia dekat saya tu saya terpukul sampai hari ni tau. Budak buah lah, tapi lah bagus dah kot, budak-budak. Dia kata, cikgu, mak pak saya nak main ni, nak kena ada simpan gambar video-video macam tu ni. Saya punya malu kat mak ayah saya ni. Dia kata, saya lagi sanggup cikgu tukar kesalahan saya, tulis kita merokok tak apa lagi. Pasal benda ni dia malu sungguh, dia kata. Wah, sampai terah tu. Saya baru macam ni pemikiran ni apa. Biar je kena lebar sebab benda tu tak apa. Bukan sebab hak ni, benda ni benda yang malu. Kemaluan ni, malu lah simpan video-video lagu tu. Rupanya lagu tu. Tapi itulah tuan-tuan, nak bagi tahu benda ni besar. Benda ni besar dan benda yang malu. Tak boleh bayanglah bila kita baca hadis dalam kitab akhir, hadis-hadis peristiwa akhir zaman, bagaimana berlaku penzinaan di tepi-tepi jalan. Kita tak boleh fikir tu mana zaman itu, macam mana tahap moral manusia. Tak tahulah, kita minta berlindung, kalau boleh mati dulu tak apa kot. Kalau diuji sampai tahap tu tuan-tuan kan. Tuan-tuan, ayam pun menyorok juga kot kan, tak buat tengah jalan. Kalau manusia sampai tahap-tahap tu tak tahulah. Tetapi nak bagi tahu umat Nabi Lut ini, dia tak heran dah. Satu. Yang kedua, nak bagi tahu daripada ayat ini betapa nekatnya golongan ini. Golongan dia panggil golongan apa? LGBT kah? LGBT kot dah. Dia punya nekat tu, dia tak heran dah. Aku dah kena libah mata sampai terkeluar, esok aku nak main lain. Duk geram lagi ni, duk berasa lagi ni. Begitulah yang kita lihat hari ni pun. Undang-undang menyerangnya, masyarakat mengkritiknya, tahap orang agama mengkritiknya, orang-orang moral tekan.
we don't care. We got our right. Kami ada hak kami. Dia tak ada rasa malu dah. Kan? Sebab golongan ini memang golongan yang nekat. Kami dulu di UIA, sebut tak salah kot, memang buat sungguh. Kami buat forum, bukan kami buat, depa buat lah, saya jadi penonton. Perdebatan antara golongan LGBT ni dengan golongan biasa. Budak-budak I-call lah depa buat kuliah law ni. Jadi ada jemput lah, bukan debat LGBT dengan bukan LGBT, tentang hak orang LGBT dengan bukan kan, fine. Saya suka pergi dengar forum-forum macam tu di U tu, saya rajin pergi dengar. Saya pergi tuan-tuan, dalam auditorium tu kecil, mini Audi tu, 75% geng depa mai. Yang daripada dalam bukan LGBT kot, mungkin lembut sajalah kot, tapi kenapa dia semangat nak mai tu, tu heran. Dan orang luar pun mai. Kadang-kadang dia terbuka, orang boleh mai kadang-kadang. Dan depa begitu semangat nak tanya soalan, depa prepare dengan fact semua ni, siap satu-satu anekdot sejarah, history semua, kajian kes. Dia bagi sedap kat kawan yang game lah kita ni. Prepare sungguh, semangat depa tu nak dapat apa hubungan dengan jantan juga ni. Sungguh-sungguh punya prepare. Kita duk sangka kita betul, memang kita betul lah kan, normal kan. Kita prepare sangat lah. Tapi depa ni, oh tuan-tuan, kenekadan depa tu, keluar perkataan baru, kenekadan depa tu sungguh-sungguh. Nah, lagu ni lah Tuhan tunjuk ni. Kena ribah muka dah, tak heran esok nak main pula. Oh tuan-tuan. Baik. Maka kata mereka, tunggu akan kami datang hari esok. Mereka kata kat Nabi Lut. Baik. Azab pun terjadi setelah para malaikat menyampaikan dua perintah kepada Nabi Lut, iaitu menyuruh Nabi Lut dan keluarganya agar pergi meninggalkan negeri itu pada akhir malam, dan jangan sampai ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Kalau ayat Quran, ada ayat malaikat Jibril Allah Ta'ala rakam. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Lut, pi sekarang, sebab azab akan sampai waktu subuh sat lagi. Laisa subhi biqarib, ayat macam tu. Bukankah subuh itu dah dekat? Malaikat Jibril kata kat Nabi Lut, pi sekarang, azab akan sampai subuh sat lagi. Lah mau balik packing baju, ambil pasport apa, pi lah ni keluar, pi lah ni, sebab subuh dah dekat dah. Tapi bila kita baca dalam timeline sirah tafsir ini, masa tu bukan subuh lagi. Sebab kalau kita tengok daripada awal timeline dia, yang rombongan malaikat pergi singgah rumah Nabi Ibrahim dulu sampai ke rumah Nabi Lut semua ni, dia mungkin dalam fasa maghrib, senja macam tu. Maknanya subuh mungkin sat lagi berapa jam lagi. Tapi itu pun kata malaikat, pi cepat, sebab subuh dah dekat dah. Dekat itu bukan menggambarkan waktu itu pendek, tetapi nak suruh pi jauh. Maknanya meskipun subuh lagi 8 jam, 9 jam, tapi azab yang nak mai sat lagi ni, azab yang tidak pernah Tuhan timpakan kepada sesiapa pun sebelum dan sesudahnya. Yang paling dahsyat, melainkan kiamat lah ini. Maka sekarang juga pi, jangan tunggu dah. Okay? Jangan ada procrastination, jangan tunda dah, pi terus tuan-tuan. Maka dan jangan sampai ada seorang pun yang menoleh ke belakang, jangan pandang belakang Baik. Para malaikat menyuruh Nabi Lut agar berjalan di belakang pengikutnya yang beriman dengan maksud untuk menjadi pelindung bagi mereka. Pergilah dengan membawa pengikut dan keluarga kamu. Okey, baik. Maka dalam ayat ini juga ulama menafsirkan bila sebut kata imra'ata tu, melainkan isteri kamu. Okey, itu biar. Sebab apa? Sebab kenapa Allah Ta'ala ilhamkan ke lisan malaikat untuk mengatakan jangan pandang belakang? Kerana nanti kita akan tengok, sagi kita akan tengok, semasa Nabi Lut pi tu, dalam diam-diam isteri Nabi Lut yang tadi tu dia buat U-turn. Dia patah balik. Kalau Nabi Lut tengok, kemungkinan takut dia pi turut pula ke, gimana ke, dia berasa kesian ke apa ke. Maka jangan tengok dah, straight terus. Baik. Maksudnya isteri yang akan tertinggal dan akan ditimpakan azab seperti mana yang menimpa kaum mereka itu. Baik. As-Suhaili berkata bahawa nama isteri Nabi Lut ialah Walirah. Isteri Nabi Lut apa nama dia? Walirah. Sedangkan nama isteri Nabi Nuh adalah Walihah.
Kedua-dua ini sama kan? Dalam Quran sebut kedua-dua ini yang Tuhan murka. Dan yang Tuhan paling sayang Maryam dan juga isteri Firaun, Asia. Nampak Tuhan tunjuk ni dalam surah Tahrim. Kata Allah, yang Tuhan yang murka sekali dua orang perempuan, Walirah dengan Walihah ini, kedua-duanya isteri Rasul. Yang Tuhan paling sayang ialah bini Firaun, suami dia musuh Allah, tetapi isteri dia Allah Ta'ala sayang. Maka ayat ini menjadikan kepada kita petanda, siapapun kita, apapun background keluarga kita sebelum ini, walaupun kita bukan keturunan ulama dan tuan guru dan mana-mana asatizah ustaz, tetapi tidak ada hijab kalau Tuhan nak angkat kita. Iman tak dapat diwarisi. Baik. Setelah Nabi Lut pergi bersama keluarganya, iaitu kedua-dua orang puterinya, dan tidak ada seorang lelaki pun yang mengikutnya. Ada yang berpendapat bahawa isterinya juga pergi. Wallahu alam, kata Ibn Katsir. Baik. Setelah Lut dan keluarganya yang beriman telah pergi meninggalkan negerinya di akhir malam sebagaimana diperintahkan oleh malaikat, tidak lama berlaku waktu subuh datang dan matahari pun terbit, maka tibalah saatnya apa yang telah menjadi ketetapan Allah, iaitu azab bagi kaum Lut, suatu azab yang tidak dapat ditolak dan dihindari. Menurut ahlul kitab, para malaikat itu menyuruh Lut agar mendaki puncak gunung. Di sana dia akan beribadah dengan tenang. Ada salah satu malaikat yang memintanya agar pergi ke kampung terdekat. Para malaikat itu berkata kepada Lut, pergilah, kami akan menunggumu sehingga engkau benar-benar sampai di kampung dan menetap di sana. Bermaksud, malaikat pesan, pi sampai awak lepas perbatasan, lepas satu garis border, awak dah lepas, maka kami akan datang perintah itu. Baik. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Bila telah datang ayat ataupun perintah seruan Tuhan, maka diterbalikkan ja'alna 'aliyaha, ali tinggi, dikorekkan bumi itu dengan hujung sayap malaikat Jibril, dia korek congkeh, diangkat ali tinggi, safilaha, dia terak dan dia rempah jatuh ke bawah. Itu level itu. Sebab tu sampai sekarang geografi membuktikan tanah di situ kawasan paling rendah atas muka bumi, sebab dia dihempah sampai terpenyek dia. Angkat, pusing, terak, jatuh lagu tu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandudin. Dan dihujani mereka itu, dah lah dipusing hempah dah, dihujani pula dengan hijaratan min sijil, dengan batu-batuan daripada neraka. Musawwamatun inda rabbik, yang di sisi Tuhan musawwamah, isim, ditandakan nama dah. Maknanya azab yang datang kepada kaum Nabi Lut ini memang bersifat personal dah. Sebab hijaratan min sijil itu, kata Allah, musawwamatan inda rabbik, batu-batuan yang datang menghempah mereka itu di sisi Tuhan telah ditandakan nama-nama mereka. Seakan kita bertulisan ada nama seorang-seorang dah tu. Yang ni batu neraka, dekat batu itu dah ada nama seorang-seorang dah ditulis di sisi Tuhan dah. Cari Mat, cari PA, cari nama lain lah, cari John, cari apa nama ni lah. Batu itu seolah-olah ada koordinat GPS untuk pergi cari sampai dapat siapa owner dia yang deserve untuk kena batuan neraka itu. Kemurkaan Tuhan begitu besar tuan-tuan terhadap kaum ini yang jahat, yang fasik, yang keji, yang kotor ini. Sampai tahap itu dah dihempah terbalik bumi dah. Datang pula batu yang di batu itu dah ada ukiran nama dah, yang pergi cari setiap seorang mana tuan dia. Wa ma hiya minaz zalim wa ma hiya minaz zalimina bi ba'idin. Baik, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Tuhan nak beritahu untuk orang-orang yang berbuat kezaliman, kejahatan ni, sebenarnya siksaan untuk dia tak jauh. Sekelip mata Tuhan boleh buat. Dia boleh rebah on the spot tengah dia buat dosa. Tuhan boleh buat anytime. Tuhan nak beritahu kat kita tu, daripada cerita ni saja, di pangkal hujung ayat itu Tuhan nak beritahu untuk orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri dia. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
ambil kasut buat atas kepala. Zalim kan tu? Tu contoh paling mudah lah. Zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kata Allah, orang yang berbuat kezaliman, ingat, siksaan dengan dia itu sangat dekat. Laisa biba'id, tak jauh pun kata Allah. Di samping nak cerita tentang umat Nabi Lut ni, Tuhan bagi pengajaran kat kita, bagi tahu hampa pun yang buat dosa ni, nak bagi tahu azab untuk hampa sekelip mata. Tuhan boleh buat tengah buat jahat itu mati, tengah buat jahat itu kilat panah, tengah buat jahat itu stroke. Tuhan boleh buat anytime, tetapi Allah Ta'ala tundakan sebab kasih dan sayangnya dia itu kepada kita ini. Telah berapa banyak kejahatan dan dosa yang kita buat, telah Tuhan padamkan satu persatu kerana cinta dan kasihnya kepada kita. Telah betapa banyak himpunan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan satu ketika dulu, Tuhan lupakan dan padamkan dan balas dengan pahala dan campurkan hidayah kerana kasih dan sayangnya dia itu kepada kita. Minta maaf 2 baris lagi sayang juga tak habis yang ni. Maka tuan-tuan, disambung pasal azan ni kan, Jibril memporak-perandakan negeri itu dengan sayapnya. Negeri itu terdiri daripada 7 kota yang dihujani oleh penduduk, yang dihuni oleh penduduk. Dikatakan bahawa mereka ini seramai 400 nyawa. Tetapi pendapat lain menyebutkan jumlah mereka 400,000 nyawa. Penduduk kota-kota dalam negeri itu semuanya diangkat sampai ke langit, hingga para malaikat mendengar suara ayam kokok dan gonggongan anjing. Kemudian diterbalikkan, yang mana bahagian atas berada di bawah dan bahagian yang bawah berada di atas. Tuan, ini nasib yang menimpa. Bunyi tu bunyi isyak ke? Okey. Inilah nasib yang menimpa kaum Nabi Lut. Tuan-tuan, kita akan sambung nanti. Itu nasib yang menimpa kaum Nabi Lut. Tapi apa yang jadi kat Nabi Lut lepas tu? Kan? Nabi Lut nak pergi ke mana ni, dan perincian kisah itu. Bila mana dikatakan batu yang datang daripada neraka tu, lagu mana cerita ni? Yang bila dikatakan musawamatun inda rabbik, ditandakan dah di sisi Tuhanmu batu itu. Lagu mana kata tanda tu? Adakah dia lagu ukiran ke? Atau adakah dia lagu macam satu koordinat, longitude, latitude pergi cari ke? Ataupun macam send location WhatsApp ke? Kan? Lagu mana? Ya. Yang beriman ya. Okey, baik. Saya cuba saya refer yang ni saja nah. Kalau berdasarkan yang ni saja, kata yang ikut Nabi Lut malam tu cuma 2 orang sahaja, 3 orang, tapi seorang patah balik. Cuma yang bahas soalan ni sebab kita akan sambung bulan depan lepas tragedi ni. Ada tak orang ikut dia? Sebab kisah ni sama macam kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus kan yang pengikut kaum dah siapa pun tak beriman kepada dia. Akhirnya dia bawa diri masuk dalam perut tu, perut ikan kan. Catatan nanti saya akan cerita detail. Tapi nak bagi tahu, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata umat yang semua beriman, seorang pun tak tinggal, umat Nabi Yunus. Pasal apa pula? Tapi kan dia merajuk dengan kaum dia. Yang tu kita akan sampai di kisah Nabi Yunus nanti. Tapi cerita lebih kurang lagu tu. Lepas kena azab, beriman. Tapi untuk Nabi Lut ada ke tak ada yang macam tu? Sebab ada hadis Nabi sebut, saya tutup nah. Ada hadis Nabi sebut nanti kan dibangkitkan Nabi dengan umat mereka kan. Ada Nabi dan Rasul yang bangkit seorang diri. Ada yang Nabi bangkit dari satu orang umat saja. Ada Nabi yang bangkit dia seorang, umat pun tak ada. Kan? Ada hadis sahih itu diriwayatkan banyak dalam kitab-kitab riwayat. Maka kita akan sambung bulan depan kisah batu itu dan kisah umat Nabi Lut pasca itu. Ada lagi tak? Nah, terima kasih. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'ana wa la tabi'una syaqiyyan wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.